Assalamualaikum and hi everyone. Hari ini saya nak bercerita sikit mengenai experience Su pergi ke Cordoba. Tapi di samping itu Su akan cerita juga apakah fakta-fakta menarik tentang Cordoba. Jika korang seorang yang suka travel, seorang yang suka menghayati sejarah dan nak tahu, bukan sekadar nak melihat tempat tu, tapi korang nak tahu apa yang ada, apa yang terjadi kat situ, so korang adalah the right person untuk tengok video ni. Segalanya bermula apabila Tariq bin Ziyad membuka kota Andalusia, lalu beliau menjadikan Cordoba atau dikenali sebagai Cordoba hari ini sebagai pusat pemerintahannya. Kota Cordoba ia telah pun wujud 1300 tahun yang lalu pada tahun 350 Hijrah. Di sana terdapat 28,000 kota-kota kecil, 13,000 rumah-rumah pavilion, yakni rumah yang bukan saja besar, malah ada taman di dalamnya, 3,000 masjid, 900 hammam dan 50 hospital. Dikatakan bilangan penduduk Cordoba pada ketika itu adalah hampir mencecah 500,000 penduduk, yang mana ia merupakan antara bandar kedua terbesar selepas Baghdad yang mempunyai 3 juta penduduk. Ramai tak orang di Cordoba? Nampak sangat waktu tu di Cordoba ini ramai orang ingin belajar di Cordoba. Ramai orang ingin menceburi bidang ilmu di Cordoba. Inilah hebatnya Cordoba itu sendiri. Dan juga kalau kita nak tahu betapa majunya Cordoba saat itu, kita boleh lihat pada prasarana ataupun fasiliti di dalam kota ini. Jika kita lihat pada jalan-jalan di Cordoba, ia semuanya rata belaka, dan pada malam hari kita boleh berjalan sejauh 10 batu dengan ditemani cahaya lampu. Hebat tak? Memanglah kalau zaman sekarang kita boleh ada, tapi bayangkan dengan kekurangan teknologi moden dahulu kala, mereka juga mampu mencipta satu fasiliti prasarana bertaraf dunia. Dan Cordoba juga mempunyai pasar-pasar khusus untuk menjual setiap barangannya. Dan dikatakan di Cordoba ini adalah antara bandar yang paling hebat dan paling termaju dalam bidang ekonominya. Inilah dia Cordoba yang digelar sebagai kota metropolitan dunia. Kalau kita pergi kat sana, kalau kita pergi kat Cordoba, kita akan mencari apakah yang membuatkan Cordoba ini dikenali sebagai kota metropolitan dunia. Apa yang ada pada Cordoba dan tidak ada pada orang lain, pada bandar-bandar lain? Apa yang uniknya Cordoba ini? Sebahagian daripada ulama Andalusia, mereka mengatakan bahawa Cordoba ini terkedepan kerana 4 perkara. Yang pertamanya adalah kerana Jambatan Al-Wadi, jambatan yang besar. Yang kedua adalah kerana Masjid Jami' Cordoba, dan yang ketiganya adalah kerana Madinah Az-Zahra. Yang keempat adalah kerana kepesatan bidang ilmu, dan itulah tunjang di Cordoba. So, yang pertamanya adalah Jambatan Al-Wadi. Jambatan Al-Wadi ni kalau kita pergi lawat dekat sana, dia mudah sangat nak cari. Dia terletak bertentangan dengan ataupun berhadapan dengan Masjid Cordoba tu sendiri. Jadi kalau kita pergi sana, kita akan rasa macam apa yang megahnya Jambatan Al-Wadi ni? Okey, Jambatan Al-Wadi ni kalau korang nak tahu, ia adalah jambatan yang dibina pada asalnya oleh orang-orang Rom, tetapi dibaik pulih oleh orang-orang Islam. Jambatan ini berfungsi sebagai jalan perhubungan yang utama pada saat itu, yang menghubungkan antara Puerta del Ponte, iaitu pintu gerbang untuk memasuki kota lama Cordoba, menuju ke Menara Calahorra. Jadi inilah hebatnya teknologi pada hari itu. Mereka juga mampu membina jambatan yang besar, yang kukuh sehingga hari ini. So kita kena rasa hebat dan juga bangga dengan kejayaan penciptaan orang Islam. Yang keduanya, kita ada Masjid Jami' Cordoba. Ia merupakan jantung kota ini. Masjid ini terletak di kaki bukit Serra de Montena, menjadi saksi kemasyhuran peradaban Islam di bumi Spanyol. Gaya arkitektur Masjid Katedral Cordoba ini menggabungkan nilai artistik dari timur dan barat.
Kalau kita melihat di sekitar pengkarangan masjid, kita dapat melihat halaman pohon-pohon yang merimbun seperti pohon oren, kita ada pohon cemara, pohon palma dan sebagainya. Dan bersebelahan dengan sudut pohon-pohon yang tersusun itu, terdapatnya air mancur yang diguna pakai sebagai tempat mengambil wuduk sewaktu pemerintahan Islam. Tetapi kini tidak lagi dijaga dan tidak lagi dibersihkan. Selesai pembelian tiket, kita boleh masuk ke dalam masjid ini. Intiri masjid ini, jika kita lihat, ia mempunyai tiang-tiang yang besar yang menggambarkan seperti deretan pokok palma di oasis Suria. Alright. Dan di atas setiap tiang ini terdapatnya satu lengkungan berganda. Apakah itu? Kenapakah mereka mencipta lengkungan berganda? Ini secara tidak langsung adalah untuk menguatkan struktur binaan masjid itu. Okey, originally kalau kita nak tahu asal-asalnya, awal-awalnya teknik lengkungan ini memang asalnya daripada tamadun Rom. Kalau kita lihat orang-orang Rom ni, mereka memang suka membina bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Tapi masalahnya pada waktu itu tidak ada lagi penciptaan konkrit. Konkritnya apa? Konkrit adalah campuran besi dan juga simen. So untuk menguatkan struktur binaan sesebuah bangunan tu. Jadi orang Islam pada ketika itu mereka mencipta satu lagi teknik lengkungan berganda untuk mengukuhkan struktur binaan masjid itu. Pada sudut hadapan masjid ini, kita dapat melihat satu ruangan yang cukup indah, dihiasi dengan ukiran-ukiran kaligrafi ayat Al-Quran dengan teknik yang sempurna dan terdapat juga mozaik yang dilapisi emas. Inilah ruangan yang dikenali sebagai mihrab masjid ini. Tetapi ada satu cerita yang pelik mengenai masjid ini. Dikatakan masjid ini tidak mengarah ke Kaabah. Betul ke tidak cerita ini?